Sebenarnya emas ni satu ciptaan yang Allah berikan, Allah kurniakan kepada umat manusia. Dan kalau kita melihat hari ini, emas ni merupakan barang yang sangat bernilai, bukan saja di sisi manusia, tapi Allah menyebut dalam Al-Quran beberapa kali bahawa emas ni merupakan simpanan yang sebenar, dan emas ni sebenarnya boleh mencipta kekayaan. Tetapi hari ini berlakunya inovasi, ada zaman ledakan digital hari ini, membolehkan orang ramai menjalankan perniagaan transaksi emas secara digital. Kenapa penting digital ni, Syafiqah? Kerana harga emas di dalam dunia ni ditentukan oleh satu badan saja, iaitu London Metal Exchange. Maknanya kita di Malaysia, sama ada kita di orang berada di negara Afrika, negara Brazil, seluruh dunia, dalam satu masa harga emas satu saja, iaitu yang ditetapkan oleh London Metal Exchange. Jadi, dan harga emas ni berubah-ubah setiap saat. Ini yang masyarakat kita tak tahu. Jadi macam mana cara kita nak mendapat peluang dari segi kenaikan dan penurunan emas ni? Maknanya adanya solution digital, kita boleh membeli emas, katakan berlaku penurunan harga emas pada waktu sebelah malam, contohnya 10 malam. Kalau secara fizikal, macam mana kita nak beli emas pada waktu malam? Kedai pun dah tutup. Keesokan harinya pula kedai dah buka, harga emas naik balik. Sebab saya sebut dia setiap saat harga emas berubah. Jadi di sini pentingnya juga perdagangan emas mesti diintegrasikan dengan elemen digital, patuh syariahnya, dan mesti patuh undang-undang. Kerana dalam masyarakat kita ni banyak yang terjebak dengan skim-skim penipuan, sekarang disebut sebagai scammer, di mana mereka boleh terlibat kepada perdagangan emas ataupun pelaburan emas yang menjanjikan pulangan-pulangan tertentu. Ada yang menawarkan dividen pula. Ini memang cara-cara untuk kita mengenal pasti pelaburan emas yang scam ni ialah kalau dia menjanjikan pulangan. Sebab emas ni dia tidak macam pelaburan lain. Dia harganya tidak boleh ditentukan berapa peratus pulangannya dan sebagainya. Dia ditentukan oleh ditentukan oleh London Metal Exchange, dan dia sentiasa berubah-ubah. Jadi tak mungkin kita boleh menjanjikan pulangan. Di sinilah maknanya pendidikan dan kesedaran orang ramai perlu kita berikan. Dan hari ini kita ada pilihan. Ada produk-produk baru yang diperkenalkan oleh operator pelaburan yang boleh, contohnya kita boleh membeli emas melalui pembiayaan tawaruk. Macam kita beli property, rumah, Syafiqah, kita beli rumah, contoh harga rumah ni, kalau di Kuala Lumpur ni rumah teres 2 tingkat, contohnya 500,000 ataupun 600,000. Kita tak perlu keluar duit 500-600,000 daripada pocket money kita. Tak mungkin pun orang kebiasaan ni boleh kumpul duit 500,000 untuk beli rumah. Kita boleh keluarkan 10% deposit, kemudian kita boleh dapat pembiayaan 90% daripada pembiaya. Jadi sama, konsep ni boleh diterjemahkan dalam urus niaga emas juga. Maknanya orang ramai boleh mendapat gandaan ataupun tambahan pembelian emas menggunakan kaedah tawaruk. Ini satu lagi yang kita nak war-warkan, maknanya hari ini dalam kita berekonomi, kita tak melihat emas, kita tidak integrasikan emas dalam bentuk ekonomi. Kemudian kita tidak melihat syariah, kita kaitkan dengan perniagaan dan bisnes. Syariah memikirkan soal, mungkin terlalu memikirkan kaedah syariah. Kemudian emas, cerita dari segi perdagangan emas. Sekarang ni kita perlu integrasikan elemen syariah, instrumen syariah yang memang sistem muamalat Islam ni boleh mencipta kekayaan untuk umat manusia. Tinggal lagi kita tidak explore, tidak mencari sepenuhnya. Kemudian emas tu memang Allah dah janjikan itu sumber kekayaan yang sepatutnya kita kembangkan, bukan hanya menjadikannya sebagai barang perhiasan saja. Kemudian kita implementkan juga, integrasikan dengan digital solution. Jadi maknanya dengan tiga ni, menggunakan kekuatan emas, kekuatan syariah dan kekuatan digital ni, membolehkan kita hari ini mencari penyelesaian baru yang boleh menyelesaikan pemulihan ekonomi dan mengembangkan ekonomi kita. Kalau dari segi pelaburan, Syafiqah, kalau kita membeli emas di kedai-kedai penjualan emas ni, sebenarnya mereka kena lihat berapa spread. Ini bahasa perniagaan emas ni. Spread tu maknanya berapa kadar keuntungan yang kedai tu ambil daripada harga emas tu kepada kita yang kita nak beli. Jadi saya sebutkan tadi, masyarakat kita sepatutnya tahu. Sekarang ada online, kita boleh check dalam Google berapa harga LME. Kemudian kita pergi kedai emas, kita tengok berapa harga yang mereka jual. Di situ kita tahu. Ada kadang-kadang dijual sehingga spread ni 30 hingga 40%. Jadi kalau
nak dapat keuntungan dari segi pelaburan tu, emas ni hanya naik lebih kurang antara 20 hingga 25% saja setahun. Jadi kalau beli barang perhiasan, awal-awal beli tu dah kena markup 30%. Dan bila kita nak pakai duit, kita nak jual, dia akan potong atau markdown lagi 20%. Macam mana nak untung? Jadi hari ni solusinya ialah dengan menggunakan pembelian secara digital. Maknanya spreadnya rendah dan kita boleh jual balik pada harga London Metal Exchange. Carilah produk-produk yang ada dalam pasaran yang memperkenalkan konsep digital di mana spreadnya rendah sewaktu kita beli, dan bila kita jual kita tidak dikenakan markdown yang terlalu tinggi. Jadi ini formula yang harus dipelajari oleh masyarakat awam supaya mereka tidak hanya terikut-ikut. Orang kata kedai itu murah, dia serbu kedai itu sampai pecah kedai itu. Jadi sedangkan mereka tak tahu yang pembelian mereka itu tidak membolehkan mereka mendapat keuntungan yang cepat. Untuk tujuan pelaburan kita ada banyak pilihan. Kita boleh membeli emas menggunakan platform digital satu yang kita tak perlu tengok pun. Sebab orang perempuan ni Syafiqah, kalau dia pakai cincin ke gelang, dia tengok di jari dia, beli 1,000 sekarang harga 5,000, belum tentu dia nak jual. Sebab dia tengok hari-hari. Cantik pula tu kan, sayang nak lepas kan. Tapi kalau digital dia tak tengok. Dia tengok angka je. Beli 1,000 dalam masa 2 tahun dah jadi 5,000. Dia secara psikologi ni orang dia tak akan sentimental. Tapi kalau dia tengok hari-hari, lagi dia susah lah nak jual sebab dia rasa sayang tu kan. Ini satu benda yang biasa dalam masyarakat kita. Manusia kan, naluri dia memang macam tu. Tapi kalau kita bercerita pelaburan, kita tak boleh sentimental. Maknanya kalau masanya sampai untuk kita boleh jual, kita boleh jual. Jadi inilah kaedah perniagaan emas secara baru, menggunakan kaedah digital. Kita tak perlu nak bawa emas keluar pergi kedai, bawa balik kedai semua. Dan kita boleh mendapat faedah daripada kenaikan emas dari semasa tu. Emas setiap kali emas naik, kita boleh jual beli. Dan ini telah diwujudkan oleh beberapa platform pelaburan emas yang kita boleh cari dalam pasaran. Dan paling penting kena lihat dari segi aspek kepatuhan syariah dia. Sebab bila kita sebut emas digital tu bukan emas digital, transaksinya secara digital. Tapi emas mesti wujud. Itu konsep yang dibenarkan dalam konsep syariah. Maknanya emas mesti wujud, ada sertifikatnya, ada dokumennya untuk nak memastikan emas tu benar-benar wujud dan boleh dijadikan transaksi. Jadi ini pentinglah Syafiqah, sebab ramai anak-anak muda sekarang ni mereka memerlukan pendapatan. Bila dalam soal nak mencari pekerjaan susah, jadi mereka cuba mencari jalan untuk menjana pendapatan. Dan banyak juga yang terjebak dengan skim-skim pelaburan yang satu, yang tidak patuh syariah, kedua, yang tidak legal. Jadi ini yang penting, kita kena memberikan mereka alternatif, memberikan mereka pilihan untuk mereka mencari sumber pendapatan melalui pelaburan emas ni. Dan carilah pelaburan yang emas yang patuh syariah, yang dari segi patuh undang-undang, dan kita boleh rujuk. Dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia sebagai pusat ataupun pihak yang boleh dijadikan rujukan boleh refer kepada kita. Kita boleh memberikan bimbingan, pendidikan dan sebagainya. Menyentuh mengenai anak-anak muda ni, mungkin mereka juga tidak mempunyai modal yang tinggi. Jadi mungkin pelaburan digital ini juga boleh memberi peluang kepada mereka, kerana difahamkan pelaburan emas digital ini kosnya juga ataupun charge-nya agak minimum, agak rendah. Memang betul. Sebab oleh kerana kenapa hari ini saya fikir, kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, kita menggunakan banyak solution digital. Contohnya kita nak order makanan, kita tak perlu pergi lagi ke kedai, restoran lagi. Kalau kerja dalam pejabat ni, macam bila nak pergi, nak habis masa 1 jam untuk nak pergi makan. Jadi solution digital boleh memberikan penyelesaian. Serupa juga dalam bentuk pelaburan. Kenapa kedai emas tu dia perlu menjual harga emas yang pada harga yang mereka jual sekarang dengan spread yang agak tinggi, kerana mereka ada kos. Saya pernah tengok kedai emas, dia tak boleh buat macam warung. Betul. Mereka kena buat renovation yang mewah. Bayar pekerja pun kena pilih pekerja yang cantik-cantik. Sebab nak jual emas ni, orang macam saya ni jual memang tak laku lah kan? Nak cari model lagi, kena bayar gaji yang tinggi. Kemudian kena ada
insurans nak kena cover mereka, kena security lagi. Security pula yang ada senapang pula. Nak jaga emas ni. Jadi dengan sebab itulah emas tu tak boleh dijual pada harga yang rendah dengan cara tradisional. Betul. Tapi dengan penyelesaian digital, semua ni tak perlu. Jadi harga emas dapat dijual pada harga yang lebih rendah spread dia. Dan ini memberikan kebaikan kepada orang ramai supaya bila mereka beli pada harga yang rendah, bila masa saja bila emas naik, mereka terus tekan saja button, mereka dah dapat keuntungan. Ini hari ini digital ni boleh memberikan satu nilai tambah yang cukup berkesan dalam konteks kita nak menjana pendapatan dan menjana ekonomi.